Bodyguard, bodyguard. Alamak. Bebas posko. Bebas posko. Bebas posko. Bebas posko. Bebas posko. Bebas posko. Mahkamah Tinggi memerintahkan Datuk Seri Najib Razak membela diri terhadap 4 tuduhan menyalahgunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Apa cerita bosku? Ini Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan berkas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk bela diri atas 25 pertuduhan salah guna kuasa. Diharapkan keputusan ini diterima sebaiknya kerana 1MDB ini saudara bukanlah biasa-biasa. Saudara, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mendapati semua 25 tuduhan terhadap Najib Razak yang melibatkan 2.3 bilion dana 1MDB. Kepada jembalang-jembalang yang makan duit 1MDB ni, beliau kata beliau minta maaf sebab kekalutan dalam 1MDB ni berlaku di zaman beliau, dikala beliau menjadi Menteri Keuangan. Majoriti ramai orang dah tahu apa yang berlaku soal Najib Tun Razak. Najib Tun Razak ni kita bentau dengan 2.3 bilion, daripada dulu 2.6 turun 2.3 turun 2 bilion, naik turun soal duit 1MDB yang kecoh waktu 2015 2016 dulu, kecoh lah apa semua. Najib tumbang disiasat lah, apa duit sumbangan daripada Arab Saudi lah, apa anak kepada Raja Putra lah, apa memberi sumbangan dana politik, segalanya lah kan. Dan beberapa hari lepas dia buat permohonan maaf, dan hari ni mahkamah minta dia membela diri. Jadi agak ni lah, kita boleh nampak bila macam prima facie ni ada ni, dia 50-50 lah. Sekarang ni semua Najib dia nak selamat, semua bergantung terhadap peguam dia. Najib dia menjerit lah macam mana pun, penyokong dia menjerit lah macam mana pun, ke semua ini atas fahaman aku bergantung kepada peguam Najib Razak. Terima kasih kawan-kawan yang hadir, bantu aku like, komen dan subscribe. Aku just tunjuk je lah kan petikan-petikan berita kan. Najib bermula beberapa hari yang lepas. Alright. Bila Najib minta maaf. Ini kenyataan yang dibidas oleh Anthony Loke. Permohonan maaf Najib tidak bawa apa-apa makna. Alright. Aku terus mulakan dengan ni kenyataan Anthony Loke dan ramai orang penyokong bosku, penyokong Najib yang koyak rabat dan sakit hati disebabkan kenyataan daripada DAP. Dan 2 ke 3 hari ni memang penyokong yang di bawah kan, daripada sait Pakatan Harapan mengeluarkan kenyataan terhadap Barisan Nasional. Bukan terhadap Barisan Nasional, terhadap Najib Razak. So siapa-siapa yang attack Najib Razak ataupun membicarakan soal Najib Razak, ibarat kita ni sedang serang parti UMNO, kita sedang hantam parti UMNO. Sedangkan kita keluarkan kenyataan berkaitan kes Najib Razak. Sama dengan Anthony Loke, dan sekarang ni ada room TikTok dan juga media-media hak yang diambil daripada TikTok bubuh ke dalam Facebook, bubuh ke dalam YouTube, mengatakan kita sedang serang UMNO Barisan Nasional, dan ada puak-puak yang nak tarik sokongan, yang sedang mendesak supaya kerajaan ni, UMNO Barisan Nasional hari ni keluar daripada kerajaan. Jadi yang tu tak apalah, aku tak mau masuk lagi lah. Tapi yang hakikatnya apabila Najib Razak hari ni skandal 1MDB, skandal 1MDB, tuduhan terhadap Najib tak cacat, kata hakim. Sebab hakim mengeluarkan kenyataan tuduhan terhadap Najib tak cacat. Ini yang betul-betul orang kata, bukan nak katalah malapetaka kan. Kuala Lumpur, empat tuduhan menyalahguna kedudukan untuk mendapatkan suapan dana 1MDB Development Berhad 1MDB, dan 21 pengubahan wang haram berjumlah 2.3 bilion yang didapati Datuk Seri Najib Razak adalah sah dan tidak cacat. Demikian diputuskan Hakim Datuk Colin Lauren Sekuirah
ketika membacakan penghakiman Mahkamah Tinggi di akhir pendakwaan. Okey. Hakim berkata, tuduhan yang dikenakan ke atas Najib tidak kabur dan bekas Perdana Menteri itu tidak dikelirukan serta tidak diperjudiskan berhubung kesalahan berkenaan. Hakim masih membaca penghakiman beliau yang sejak jam 9.25 pagi. Okey, alright. Okeylah, tak apalah. Okey, kita nak baca part ni je yang aku baca sikit-sikit tadi dekat part sini. Najib yang juga bekas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan didakwa dengan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion dalam dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Okay, tarikh keputusan di akhir kes pendakwaan itu ditetapkan oleh Dato' Cholin, yang kini Hakim Mahkamah Rayuan pada 3 Oktober lalu selepas selesai mendengar hujahan melalui prosiding berlangsung selama 12 hari yang dikemukakan pihak pendakwaan dan peguam bela Najib Razak. So okeylah, inilah. Okey, tak apa. Yang ni aku malah nak baca sebab aku ada poster. Sekali kita akan pergi poster sama-sama lah. Jadi terima kasih. Aku rasa jom kita pergi respon daripada kawan-kawan kita terhadap Najib Razak. Kan? Sebab aku pun malas dia nak cakap banyak-banyak. Sebab aku video banyak. Jadi aku terus sekali jalan je. Sekali jalan, last kali baru aku bagi ulasan. Okey, ini kronologi kes 1MDB. Okey, Zeti dan ahli keluarganya turut dikaitkan dengan kes ini. Namun mahkamah menegaskan saksi-saksi tersebut tidak berdepan undang-undang yang boleh menjejaskan kes. Okey, gambar seterusnya. Bekas peguam 1MDB Jasmine Loh Aiswan dan seorang lagi saksi mengaku menerima dana daripada ahli perniagaan dalam buruan Loh Tek Jo atau dikenali Jolo, sementara bekas Ketua Pengawal Eksekutif CEO 1MDB Datuk Syarul Azal Ibrahim Halmi menerima gaji serta bonus. Okey, pergi gambar seterusnya. Saya didapati pertuduhan itu memenuhi semua kriteria undang-undang di bawah kanun tata cara jenayah. Mahkamah mendapati tertuduh tidak terpedaya dengan tuduhan itu. Okey, lagi. Okey, alright. Ini, okey, mahkamah berpendapat tiada motif jelas bagi saksi utama pendakwaan memberi keterangan terhadap Najib dalam skandal kewangan syarikat strategi negara itu. Alright. Ini gambar agak campur-campur sikit. Okey, ulasan hakim terhadap Najib. 25 pertuduhan dihadapi Datuk Seri Najib Razak tidak cacat. Pertuduhan dihadapi Najib sah dari segi undang-undang dan tidak mengelirukan samar-samar maupun prejudis. Okey. Okey, ini adalah tarikh-tarikh dia. Sekejap. Aku kecil sangat. Okey, bekas Perdana Menteri itu. Okey, ini 28 Julai 2020 bekas Perdana Menteri dijatuhi hukuman bersalah penjara 12 tahun, denda 210 juta selepas didapati bersalah. Okey, pengubahan wang haram SRC 42 juta. Okey. 23 Ogos 2022 Mahkamah Persekutuan di Putrajaya mengekalkan sabitan dan hukuman itu menyebabkan dia hadir ke mahkamah dari penjara Kajang ke prosiding kes 1MDB. 29 Januari 2023 Ketua Pendakwaan Datuk Seri Gopal Suriram yang mengendalikan kes 1MDB meninggal dunia pada usia 79 tahun akibat jangkitan paru-paru. 30 Januari sesudah itu Mahkamah Tinggi menangguhkan pembicaraan kes dijadualkan berlangsung selama 2 hari selepas membenarkan permohonan pendakwaan untuk memberi penghormatan terakhir pada mendiang. Okey, 26 Julai bekas Gubernur Bank Negara. Aku tak nampak sebab aku kalau dekat laptop dia kabur bawah ni. Tan Sri Zeti hadir di Mahkamah Tinggi bagi perbicaraan. Okey, alright. Seterusnya aku baca ringkas-ringkas ha. Okey, 20 September 2018. Oh, ini okey, gambar ni dulu sepatutnya barulah gambar apa nama tadi. Okey, alright. Tak apalah kan. Ini 2018 Najib didakwa buat kali pertama di mahkamah. Okey, 31 Oktober 2018 Najib dipindah ke Mahkamah Tinggi. Lepas tu 28 Ogos pembicaraan kes hari pertama bermula. Okey, 2 April 2020. Ini di zaman Muhyiddin tak? Macam 2 April ni memang dah di bawah zaman Muhyiddin Yassin. Last 28 Ogos tu di bawah Tun Dr. Mahathir. 2 April 2020, 19 Oktober di bawah Muhyiddin. Okey, alright. Ini dia. Okey, alright. Kita pergi gambar seterusnya. Oh, ada lagi 3 gambar. Alright. Okey, alright. Aku malas nak baca sekali jalan. Saya kita buat respon kawan-kawan kita.
Alright, okey, hari ni punya. 3 Oktober 2024, Hakim menetapkan 30 Oktober untuk menyampaikan keputusan sama ada Najib perlu membela diri atau membebaskan daripada pertuduhan itu. Okey, 24 Oktober hari ni. Seminggu sebelum diperintah membela diri atau dibebaskan atas pertuduhan itu, bekas ahli parlimen pekan itu memohon maaf secara terbuka kepada rakyat Malaysia menerusi kenyataan dibacakan anaknya Datuk Muhammad Nizar di Komplek Mahkamah Kuala Lumpur. Alright, itu adalah ni lah dia punya perjalanan, dia lah perjalanan perbicaraan Najib ni lah. Okey, kebetulan hari ni cerita hampa. Kebetulan hari ni Najib bekas Perdana Menteri hadir ke mahkamah dan juga Tun Dr. Mahathir pun hadir ke mahkamah hari ni. Okay. Sama-sama bertembung tapi Tun Dr. Mahathir hadir ke mahkamah disebabkan kes saman dia terhadap Zahid Hamidi. Kalau hampa ingat Zahid Hamidi kan, Zahid Hamidi kata Mahathir Iskandar Kuti. Kan? Mahkamah yang sama tapi mungkin bilik lain-lain. Ini Mahathir Iskandar Kuti. Hari ni Tun Dr. Mahathir pun main. Alright. Sagi aku ada satu video berkaitan Mahathir, dia punya podcast dia ataupun dengan wartawan. Dia ada kata Sarawak ni negeri kaya, bantulah Kedah sikit. Hampa ke Sarawak dapat peruntukan banyak. Tapi Kedah dapat peruntukan berapa ratus juta aja. Bantulah Kedah sikit, negeri-negeri miskin ni. Kita bawa respon daripada kawan kita dan juga daripada petikan berita dan juga jawapan daripada Abang Jo. Okey, alright, itu sajalah. Jadi kita bawa bersama dengan kawan-kawan kita. Okey, sebelum tu kita dengar dulu kawan ni kata apa. Ni kepada jembalang, pulangkan wang 1MDB. Okey, ini cerita bosku. Ini depa ni memang betul-betul pembela Najib Razak lah kan. Jadi jom bantu aku like, komen dan subscribe kan. Kepada jembalang-jembalang yang makan duit 1MDB ni, beliau kata beliau minta maaf sebab kekalutan dalam 1MDB ni berlaku di zaman beliau, dikala beliau menjadi Menteri Keuangan, dikala beliau menjadi seorang Perdana Menteri Malaysia. Bukan kerana beliau mengaku yang beliau ni adalah dalang kepada segala-galanya. Abang pun mention tadi di Mahkamah Switzerland telah menjatuhkan hukuman ke atas Tariq Obaid dan juga Patrick Mohani kerana menyeleweng dana 1MDB lebih 1.8 bilion US dollar. Dan saya pun nak pesan dekat sini lah kepada jembalang-jembalang yang makan duit 1MDB ni, yang buat kaprit hal 1MDB ni, tak kira lah dia tu pegawai Datuk Najib ke, tak kira lah dia tu kawan Datuk Najib ke, wak ima sedara Datuk Najib pun, kalau orang yang dekat dengan Datuk Najib sekalipun, hampa ni semua mungkin boleh tipu hakim, hampa mungkin boleh tipu SPRM, hampa mungkin boleh tipu lawyer, tapi hampa takkan mungkin boleh tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Hampa mungkin terlepas di atas dunia kerana hampa ni, that old man face the law alone and you guys enjoy the money. Saya nak pesan, saya nak bagi tahu hampa. Okey, soal dia ni. Okey. Sekarang ni daripada segi ni hang jawab dengan Allah. Okey, sekarang ni bukan nak katalah kan, soal zaman Najib Anwar masuk penjara tu kita boleh tak kaitkan? Allah, ni that old man face the law alone and you guys enjoy the money. Saya nak pesan, saya nak bagi tahu, hampa takkan mungkin boleh tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari hampa akan kena jawab juga benda ni depan Allah Subhanahu Wa Taala, because of you guys enjoy the perks, you guys enjoy the money, and this old man face the law and he face alone. Okey, kononnya yang dikatakan oleh geng-geng UMNO Barisan Nasional ni, geng-geng yang bersama dengan Najib Razak, sebelum-sebelum ni kan, waktu Najib menjadi Perdana Menteri, depa duduk belakang Najib ni, tunggu kat pagar rumah Najib ni. Bila Najib masuk penjara, setiap kali Najib hadir ke mahkamah, tak nampak batang-batang hidung depa ni. Jadi itu yang kalau ikutkan sekarang ni, depa nak supporter terhadap Najib. Ya, depa nak geng-geng veteran geng-geng hak mana hak dah kaya disebabkan Najib, yang hidup mewah disebabkan Najib. Sekamailah bersama support Najib. Yang dulu hang pernah makan duit 1MDB ke apa ke, kan, hang pun tak tahu kata duit tu 1MDB. Hadir support kan. Sebab siapa-siapa dia, contohlah kalau siapa-siapa yang mai ke mahkamah tadi, kan, walaupun dia sendiri terima duit daripada Najib beratus juta ataupun bilion sekalipun, tapi kalau dia mai, dia duduk belakang support Najib, kan,
oh dia takkan dicop. Tapi kalau siapa yang tak main support Najib di mahkamah akan dicop lah. Dia ni sombong lah, apalah, apa semua. Tapi tak apa, jom. Aku malah nak cakap banyak-banyak soal-soal Najib ni. Jom kita dengar daripada Zamil Ibrahim. Kalian antara orang yang tunggu di tepi pagar rumah dia waktu dia jadi Perdana Menteri. Cium tangan dia tak ada mandi lagi. Kamu tak mau buat tu kamu punya pasal lah. Kamu tak mau cakap pasal Datuk Seri Najib, itu kamu punya pasal. Aku tak maki hampa pasal tak cakap Datuk Najib pun dah bagus lah. Hampa tu lah yang hampa tak berhenti bahasa. Hampa tak reti kata pemimpin kita sedang diinaya. Hampa tutup habis duit dia. Dulu hampa orang panggil jilat. Cium tangan dia sampai nak berlubang. Lah ni dia duduk dalam, hampa tak reti jaga. Hampa tu lah penyamun, penyangak. Abang minta maaf. Dia marah sungguh. Oh, hampa tutup duit Najib. Hampa tutup duit Najib. Dia marah sungguh-sungguh punya. Tapi hakikatnya macam itulah kan. Sewaktu kita ni, contohlah, kita bukan ahli politik, kita bukan siapa-siapa, kita just orang yang berduit. Orang yang macam kehidupan mewah. Waktu tu syok lah kawan-kawan nak main berkawan dengan kita. Tiba-tiba satu hari kita ni bankrupt. Jadi macam ni lah. Kan, tak main support langsung lah, apa, buat terus, buat tak tahu saja. Tapi kalau hampa perasan, Khairi Jamaluddin, kalau hampa tengok dekat TikTok dia lah. TikTok dah kalau hampa follow. KJ pun post. KJ pun post. Kan, kononnya alert terhadap Najib Razak ni. Okey, kita ni. Okey, aku pun ada juga share. Aku pun save juga tadi. Okey, jom kita tengok. KJ ni memang dia kerap sangat-sangat dia post soal Najib Razak ni. Sebelum ni dia tak pernah ambil tahu nak buat gambar. Dia tak pernah ambil tahu pun. Okey, ni tengok. Okey, KJ. Alright, nampak. Aku tak boleh zoom. Tapi inilah, okey. KJ pun post ini soal ni. Mahkamah Tinggi Najib tidak diperdaya di arah. Okey, alright. Kita baca ni sikit. Aku malah dia nak baca. Tapi ini apa yang ditulis oleh KJ lah. Okay, kan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib diperintah membela diri oleh Mahkamah Tinggi atas 25 pertuduhan penyelewengan berkaitan dana 1MDB. Okey, alright. Ayat yang apa nama sama lah. Okey, lepas tu KJ pula kalau hampa tengok, okey, kita pergi dekat dia punya account. Hoi, hampa boleh tengok lah. Kan ni gambar-gambar ni apa Najib lah, apalah. Korap dia duk post. Kan ni semalam pun dia post yang ni juga. Sebelum ni tak ambil tahu. Sehari dua ni cuba hampa tengok. Dia post gambar macam ni. Kan? Lepas tu dia post gambar yang macam ni. Dia nak tunjuk, kata dia dah mula support Najib balik lah. Kononnya macam tu lah. Kan? Jadi itulah. Sekarang ni kadang-kadang orang dia nak jadi hero, dia nampak Najib boleh jadi hero, kan? Dia gunakanlah Najib. Kan? Sedangkan kalau ikutkan, kalau betul hang support Najib, hang kena support daripada awal-awal lah. Hang tak boleh support ujung-ujung. Jadi soal Najib ada untuk video yang terakhir daripada kawan-kawan kita, daripada Wan Hadi, daripada beberapa orang. Okay, sebelum tu, inilah aktiviti semalam di rumah Najib, di rumah bosku malam tadi. TikTok. Okay, semoga keputusan memihak kepada bosku. Okay, ini dia macam dia buat semayang tu adalah. Dia macam dia buat semayang hajat mengaji apa semua sikit. Yang macam tu lah kan. Okey, ada perempuan, ada lelaki. Okey, alright. Tak apa. Habis kat situ lah. Kan habis dekat situ sebab kita dengar azan je. Okey, alhamdulillah kita bawa pergi bersama dengan kawan-kawan kita pula kan. Okey, daripada ada ramai kawan-kawan yang okey, ini tadi Najib tiba. Okey, lepas tu kawan kita ini dekat depan mahkamah. Lepas tu ini daripada Wadah Daily. Alright. Lepas tu kita pergi bersama dengan Wan Hadi. Kita ada Wan Hadi. Lepas tu kita ada sahabat kita ni, kita dengar apa respon dia. Dia ni pun kerap juga serang Najib Razak. Jadi terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Aku punya fahaman aku simple je. Okay? Aku punya fahaman aku apa, kalau hari ni aku ambil hak orang, esok orang akan ambil hak aku balik. Kalau hari ni aku maki orang, aku cerca orang, aku aibkan orang, esok orang akan cerca aku, aibkan aku, tibai aku balik. Hari ni kalau aku menyakau ataupun aku penjarakan orang, esok aku akan kena balik. Sebab kita akan ada keturunan kita. Of course kita mati, kita akan tinggalkan harta, tinggalkan anak, tinggalkan cucu. Tapi kalau kita buat baik, kita dapat baik. Kalau kita buat buruk, kita akan dapat buruk. Jadi jom
Kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh kawan-kawan dan kita tonton video ni. Bodyguard, bodyguard. Tuan, tepi tuan. Tepi tuan. Tepi. Datuk Seri angkat tangan sikit, Datuk Seri. Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib. Buka. Gap, buka lah. Tuan. Tak nampak. Nampak. Macam tu lah. Aduh. Beg tu, yang beg tu taruh ke tepi sikit. Tak bagi kan? Tak bagi. Datuk Seri. Datuk Seri, angkat tangan sikit, Datuk Seri. Okey geng, kalau hampa perhatikan kan, Najib Razak adalah orang yang berpengaruh. Dia orang yang berpengaruh tapi dia hanya orang politik. Kan? Dan UMNO Barisan Nasional tak ada pun kontroversi dengan keganasan, dengan memfatwa halal haram ataupun dia ada satu gabungan kalau apa-apa boleh pergi serang. Ataupun UMNO Barisan Nasional dia tak pernah tunjuk. Dia ni rela syahid, rela bermati-matian. Berbeza dengan GISBH ni. GIBHH ni lah. Kita boleh tengok mereka ada satu kumpulan. Yang kononnya jihad, Abuya. Jadi mereka ada satu tim. Tim mereka ni kalau ketua bagi arahan, terus boleh meletup. Sebab tu kawalan polis tu sangat-sangat berbeza. Dan Najib pun memang kerap hadir ke mahkamah. So mereka tahulah macam mana penyokong-penyokong dia. Tapi GISBH ni dia berbeza. Dan kalau apa ingat daripada Mossad punya orang kan. Dia punya kawalan dia tu lain. Tapi kalau macam Najib kita boleh tengok hanya kawalan daripada polis dan jabatan jabatan penjara saja. Ramesh, happy Deepavali Ramesh. Hello Datuk Seri, how are you? Tak nampak lah. Datuk Seri. Datuk Seri. Bebas Posko! 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 Bebas bebas! 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 Bebas Posko! 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 Lagi. Alright, itu daripada ni yang penyokong. Mahkamah Tinggi memerintahkan Okey, ini daripada Wadah Daily. Okey, tuduhan terhadap Najib tidak cacat. Mahkamah arah bela diri atas 25 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 2.3 juta. 2.3 bilion. Apa? Okey, jap. Pengubahan wang haram ni apa kena faham? Andai kata kita dapat duit tu, contoh. Kita dapat duit haram, kita curikan, sakaukan, rasuahkan. Kita gunakan duit itu untuk perniagaan kita yang akan dapat keuntungan. Ataupun mudah cakap, hang dapat duit haram tu, hang pergi bina bangunan kedai. Dan hang sewakan kedai itu kepada orang dan setiap bulan hang dapat sewa. Itu mudah untuk kita nak faham pengubahan wang haram. Okey, jom kita dengar. Najib Razak membela diri. Mahkamah Tinggi memerintahkan Datuk Seri Najib Razak membela diri terhadap 4 tuduhan menyalahgunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. 4 tuduhan menyalahgunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram berjumlah 2.3 bilion yang dihadapi Datuk Seri Najib Razak adalah sah dan tidak cacat. Demikian diputuskan Hakim Datuk Colin Lawrence Sikwera ketika membacakan perhakiman Mahkamah Tinggi di akhir kes pendakwaan. Sikwera berkata, tuduhan yang dikenakan ke atas Najib tidak kabur dan bekas Perdana Menteri itu tidak dikelirukan serta tidak diperjudiskan berhubung kesalahan berkenaan. Najib yang juga bekas Perdana Menteri dan
Menteri Kewangan didakwa dengan 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion dalam dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah wang yang sama. Tarikh keputusan di akhir kes pendakwaan itu ditetapkan Datuk Colin Lawrence Sikuira yang kini Hakim Mahkamah Rayuan pada 3 Oktober lalu selepas selesai mendengar hujahan melalui prosiding berlangsung selama 12 hari yang dikemukakan pihak pendakwaan dan peguam bela Najib. Najib yang didakwa melakukan kesalahan itu ketika menjawat jawatan selaku Perdana Menteri dan Menteri Kewangan kelihatan tenang selepas Sikuira membuat keputusan berkenaan di akhir kes pendakwaan. Najib memilih untuk memberikan keterangan bela diri daripada kandang saksi secara bersumpah dan boleh disoal oleh pihak pendakwaan. Okey, apa cerita bosku? Hari ini Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan berkas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak untuk bela diri atas 25 pertuduhan salah guna kuasa dan juga pengubahan wang haram dalam kes 1MDB. 4 tuduhan salah guna kuasa, suapan berjumlah 2.27 bilion, 21 tuduhan lagi adalah tuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah yang sama. Okay, DPP berjaya buktikan kes ini ada prima facie. Ingat yang ni, DPP berjaya buktikan kes ini, kes melibatkan Datuk Seri Najib ini ada prima facie. Datuk Seri Najib dituduh menyalahguna kuasa kedudukan beliau selaku Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan juga pengerusi lembaga ni penasihat YMDB dekat AM Islamic Bank. Jalan Raja Chulan di antara Februari 2011 sehingga Disember 2014 dulu. Kalau Najib didapati bersalah pada peringkat akhir kes pembelaan nanti, hukuman penjara maksimum 20 tahun dan juga denda 5 kali ganda daripada nilai suapan iaitu 2.3 bilion kalau tak silap akulah. Jadi pada pendapat akulah, keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini adalah bukti kes Datuk Seri Najib tidak ada langsung campur tangan daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar langsung tak campur tangan kuasa mahkamah. Walaupun dia Perdana Menteri, kita sendiri tahu Perdana Menteri sebelum-sebelum ni, terutama sekali zaman Mahathir, habis dicampurnya keputusan mahkamah, namun tidak berlaku zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kredit juga perlu diberikan lah kepada Presiden UMNO. Walaupun aku bukan orang UMNO, tapi aku acknowledge, aku boleh tengok Datuk Seri Zahid Hamidi dah buat segala usaha dah. Datuk Seri Zahid dah buat dah untuk bantu Datuk Seri Najib, tapi tak berjaya nak buat macam mana. Dan akaun UMNO, penyokong-penyokong UMNO sendiri pun aku sangat yakin mereka sendiri pun tahu, acknowledge usaha keras yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid, usaha yang konsisten yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid untuk bantu bosku Datuk Seri Najib sudah tentulah mengikut lunas undang-undang yang betul. Okey, jap. Tadi apabila ini kira macam suara-suara penyokong-penyokong dekat dalam TikTok tu, aku tak berapa nak risau sangat. Tapi penyokong-penyokong daripada UMNO kan. Okey, kita hari ni kerajaan yang adanya Pakatan Harapan, adanya Barisan Nasional, kita tak mau campur tangan di dalam mahkamah. Kita nak jaga tata kelola kita dan kita nak tegaskan supaya untuk masa yang akan datang. Akan tetapi segelintir geng-geng penyokong UMNO dan juga segelintir pemimpin UMNO, mereka mahu kan kita campur tangan. Dia nak kerajaan bagi arahan sesuatu, Najib selamat, Najib terlepas dan Najib dibebaskan. Itu yang aku rasa. Hang nak tunjuk kata kerajaan UMNO dan UMNO Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan ni bersih, baik, terutama UMNO BN. Tapi hang nak campur tangan di dalam mahkamah. So adakah bila hang campur tangan tu hang akan nampak baik? Of course tidak. Bayangkan hari tu, apa boleh tengok kes Najib saja, berapa juta saja rakyat yang duduk bersama dengan Najib. Dan selebihnya rakyat menolak Najib. Rakyat boleh fikir soal tata kelola dan juga campur tangan di dalam mahkamah ni. Tapi janganlah kan, kita kalau pemerintahan mana pun yang akan datang, kita tak mau campur tangan. Kena ingat itu. Jom kita sambung. Yang konsisten yang dilakukan oleh Datuk Seri Zahid untuk bantu bosku Datuk Seri Najib sudah tentulah mengikut lunas undang-undang yang betul. Itu kita tak boleh nak nafikan lah. Datuk Seri Zahid dah buat sehabis baik, sehabis mungkin, sehabis possibility dah Datuk Seri Zahid dah buat. Namun mahkamah putuskan sebaliknya. Jadi apa-apa pun semoga Datuk Seri Najib Razak mendapat keadilan sebaik mungkin, insya-Allah. Alright. Okey. Kita pergi untuk kawan kita yang terakhir. Diharapkan keputusan ini Okey, ini adalah keputusan itulah yang aku just edit, aku susun macam itulah, aku nak bagi nampak
Kawan-kawan yang baru masuk, bantu aku like, komen dan subscribe, geng. Terima sebaiknya kerana 1MDB ini saudara bukanlah biasa-biasa. Saudara, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini mendapati semua 25 tuduhan terhadap Najib Razak yang melibatkan 2.3 bilion dana 1MDB adalah sah dan betul dari segi undang-undang. Inilah kedaulatan undang-undang ya saudara. Tiada siapa pun di antara kita yang lebih besar dari undang-undang dan perlembagaan dalam negara kita. Ada dari kalangan pihak pembangkang sebelum ini mengatakan kononnya Datuk Seri Najib Razak akan dibebaskan demi untuk menjaga kedudukan PMX sebagai Perdana Menteri. Namun saudara, ianya tidak berlaku kerana mahkamah telah menjalankan perbicaraan dengan adil dan saksama tanpa dimanipulasi ataupun dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Diharapkan keputusan ini diterima sebaiknya kerana 1MDB ini saudara bukanlah biasa-biasa. 1MDB ini hutang negara puluhan bilion yang perlu dibayar hingga tahun 2037. Alright, okay, itulah respon daripada kawan kita. Kod macam mana pun negara dan juga hari ni kita kena bayar juga hutang. So aku nak bawa dengan hampa sekarang satu lagi. Kita pergi ke Fuad Zarkashi. Baru-baru ni kan bila Najib mohon maaf. Najib minta maaf. Lepas tu ya adalah kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan yang macam pemimpin. Cakap contoh macam Anthony Loke cakap tidak memberi makna pun permohonan maaf tu. Jadi ahli parlimen Julutong mengeluarkan kenyataan juga. Okey, raya hipokrit. Ahli parlimen Julutong raya hipokrit. Kuat ni macam inilah. Apa-apa pun dia nak kaitkan dengan sejarah-sejarah dulu. Sekarang ni untuk hari ni dan kesan dan akibat Najib ni dia petik habis bekas adun teronoh lah apalah semua ni Farhas Walfado apa semua ni dia petik habis. Jom kita baca Ustaz. Okey, raya tidak perlu hipokrit, iaitu jika Anwar menerima permohonan maaf Najib, rakyat tidak akan memaafkan Pakatan Harapan. Realitinya rakyat tidak maafkan Pakatan Harapan kerana janji kosong PRU14 tidak ditunaikan hingga ke hari ini. Okey, contohlah kan, orang lain hak yang buat janji, orang buat janji apa? Harga minyak turun. Minyak turun, GST dihapuskan. Cuba tengok, PTPTN kita tak janji, Fuad. Apa dia lagi Fuad? Kita tak janji. Okey, sambung. Okey, orang azan. Okey, permohonan maaf Najib adalah jelas, iaitu dia tidak dapat mengawal orang keliling yang menipu dan manipulasi kedudukannya sebagai PM. Apakah ini tidak berlaku kepada Anwar, Tun Mahathir dan Muhyiddin? Adakah Anwar memohon maaf atas kesalahan bekas Menteri PKR Dr. Xavier yang rasuah? Okey. PMX kata tidak adil mengaitkan kes Farhas Wafa dengannya walaupun bekas sekpol kepadanya. Anthony Loke juga tidak pernah minta maaf bila bekas adun teronoh daripada DAP didakwa kerana merogol, maka siapa lebih gentleman? Raya hipokrit. Dia tahu UMNO tetap akan membela Najib atas alasan dia tidak tidak mendapat perbicaraan yang adil dan pertuduhan selektif, maka kenapa dia datang juga ke mahkamah? Okey, alright. Aku pun kadang-kadang kan sekarang ni tak tahulah hampa punya explain macam mana. Aku punya faham aku kenapa nak kena kaitkan dengan bekas adun lah, sekpol yang macam sekpol Datuk Seri Anwar. Tak ada pun berlaku rasuah dengan Farhas tu, kenapa kena kaitkan itu kait mengata-kata. Jadi itulah dia nak tibai, dia geram, tapi itulah cara dia kono kau ni kait sana kait sini, itu je lah. Dan last kali kalau hampa ada tengok dia punya posting dia, okey sekejap, kita pergi dekat posting dia, tengok posting dia yang minggu lepas, apa ayat last kali dia. Okey, posting dia hak yang dia bubuh, aku tak pasti dia bubuh siapa dia, aku pun lupa. Alright, sekejap kita tengok ayat dia last kali tu. Okey, right, sekejap. Hak yang last kali, apa-apa pun Najib diutama. Okey, alright. Yang macam ini soal Samsul Iskandar, hak yang mengeluarkan kenyataan kata okey, sekejap. Yang ni aku rasa bukan yang ni, bukan macam okey, Hakim Hamidi. Ke ayat hak yang dia kata apa-apa pun Najib Razak
isu Najib Razak diutamakan. Okey. Jadi UMNO di bawah fahaman Fuad Zulkifli ni apa pun Fuad Najib dulu. Okey, sekejap. Aku rasa banyak duduk kat bawah. Okey, ini soal Lim Sian Si. Okey lah, tak apalah kan. Kalau hampa tengok dekat Facebook Lim Sian Si yang itu berpodcast dengan Rafizi Ramli, Allah, sampai semalam buat posting nak mempertahankan Lim Sian Si ni. Nak pertahankan Najib ni. Kata Najib tak bersalah, Najib itu, Najib ini, Najib segala-galanya. Najib kan. Aku pun tak faham lah. Jadi jom untuk kita nak tutup isu Najib Razak ni, aku nak bawa ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Part yang minta maaf tu je. Katalah kes baru ni yang terakhir, Datuk Seri Najib buat kenyataan. Saya meminta maaf atas apa yang berlaku oleh 1MDB dan sebagainya. Saya Perdana Menteri. Saya bapa Perdana Negara. Orang cakap macam tu, saya tak buat apa. Saya kata kita terima baiklah. Oi, marah. Apa benda ni? Orang kita minta maaf. Aku tak terima. Kamu ni apa perangai ni? Manusia apa ni? Soal mahkamah lah. Soal keputusan lembaga pengampunan yang ada Taman Agong lah. Tapi saya sebagai orang yang punya amanah harus jawab dengan penuh tanggungjawab. Orang buat kenyataan baik, kita sambut dengan baik. Itu dia contoh pimpinan yang baik. Ya. Ini semua ni bebal tak tentu arah. Nak marah. Wah, ada yang pemimpin-pemimpin yang sakau berbilion ringgit. Bila nak serang satu orang. Sudah tahu pandangan saya tentang 1MDB. Tetapi tak adil nak serang satu orang. Yang serang tu kadang-kadang harta yang dia sakau terlebih dari itu. Sebab tu saya ingatkan. Sekarang bila saya bagi arahan kepada SPRM keseluruhannya, ada orang kata, Anwar pilih. Tak ada, saya tak pilih. Saya kata selamatkan negara ini. So tanya custom, LHDN, polis, SPRM, APMM, semua badan penguatkuasa. Arahan PM menyeluruh. Ini dia pimpinan, saya kata, dalam TPM, menteri, seluruh jemaah menteri, keputusan sebulat suara. Ambil tindakan tegas terhadap sesiapa saja yang menyakau wang negara. Kita teruskan. Dia kata apa-apa tak ada menteri kena. Mana menteri tahu peraturan sekarang. Alright, habis dekat situ. So orang minta maaf, okey, kita terima je lah kan. Kita terima sajalah orang minta maaf, tapi kita tak perlulah kan. Kita tak perlulah dia nak buat teruk. Itu dia perasaan pembangkang lah. Okey, alright, kita last kita pergi jengok-jengok Lim Sian Si. Ni Lim Sian Si. Dia ni pun orang kata ni. Dia ni orang kata fake account selama ni. Okey, kalau hangpa tengok dekat Facebook dia kan, semua 1MDB. Okey, ini 1 jam lepas. Okey, dia macam dia share balik apa affidavit lah, apalah. Lepas tu ini pula soal ni, dia nak pertikaikan bursa saham lah, apalah, apa semua, ringgit lah. Lepas tu ini Najib lagi RM duit 42 juta, apa semua dokumen macam dokumen pindahan dana bank kan. Okey, lagi apa dia lagi, ini apa, okey, ini Nafi Taja program Mak Sabu di Parlimen. Okey, alright. Lepas tu ini lagi apa, segalanya, sedangkan segalanya dia pertikaikan. Dia pertikaikan gila-gilanya. Sedangkan yang di dalam kerajaan hari ni adanya Barisan Nasional. Tapi bukan Najib lah kan. Jadi ini kalau betul lah Lim Sian Si, kalau betul memang Najib tak pernah buat salah ni, why hang tak bawa gambar bukti apa semua serah kepada hakim? Awak hakim tu bodoh sangat ke apa? Patutnya hang kena bawa serah kepada hakim. Hakim, oh ni ada bukti baru, ni ada baru. Bawa serah dekat hakim. Bukannya post dekat Facebook, tulis ayat sesuka hati hang untuk anak menunjukkan kata Najib tu betul. Kalau Najib tu betul, duit takkan masuk dalam akaun parti. Takkan punya duit masuk dalam sampai Najib minta maaf.
Kerana kecuaian dia. Dia ditipu lah apalah. Lepas tu Petro Saudi masukkan ke dalam akaun parti. Hang bawa bukti hang pergi ke suruh bagi kepada peguam dia. Payah betul lah. Okay. Alright. Dah cukup. Habis dekat situ lah. Agak berterabak sikit lah bawa isu pasal Najib ni pimai. Okay. Alright.